أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan diizinkan kepada kita untuk sama-sama berjumpa bertemu balik di tempat yang mulia ni, yang masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saki-baki umur yang mungkin diperumurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapatlah sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan perintah yang difardukan, yang diwajibkan ke atas kita dengan dilakukan di atas dunia ni, maka kita tunaikanlah, serta menunaikan juga segala larangan tegahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dilakukan ke atas kita. Di dalam erti kata meninggalkan segala larangan tegahan yang dilarang, yang diharamkan ke atas kita daripada dilakukan di atas dunia ni, maka kita tinggalkanlah. Mudah-mudahan termasuk kita ke dalam kalangan orang yang bakal mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahannya hidup di atas dunia yang sementara ni, dan juga bakal mendapat kebaikan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak mana dikembalikan kita kepada Allah, dengan dimatikan kita, dengan dipindahkan kita, dengan dihijrahkan kita masuk ke alam kehidupan yang bakal berhijrah kita, yang bakal dihijrahkan kita nak tak nak, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur, yang kita sedang tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap detik ketika kita sedang melangkah menuju ke alam yang disebut tadi, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur, yang merupakan alam yang ketiga bagi kehidupan kita manusia ni. Bukan sekadar hidup di atas dunia yang sementara ni, bukan sekadar hidup di atas dunia yang mempunyai usia hari dan sebagainya, malah kita akan dihidupkan di beberapa lagi alam kehidupan, antaranya alam barzakh, alam kubur. Kemudian pula dibangkitkan di padang mahsyar, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, kata Allah. Kemudian kamu akan dibangkitkan di satu masa ketika kelak yang namanya ialah alam mahsyar. Kemudiannya pula kita akan dihisap pula, dihitung pula selepas tu dengan keadaan kita dibangkitkan berserta dengan amal yang pernah dilakukan di atas dunia yang sementara ni, untuk ditempatkan di tempat yang bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada kebaikan ataupun kecelakaan. Maka bertitik tolak dengan kehidupan alam yang kedua ni lah, iaitu alam dunia, yang semua kita manusia akan pernah ataupun lagi akan hidup di 5 jenis alam kehidupan, kata ulama. Alam yang pertama nama dia iaitu alam zuriyah ataupun alam benih, alam yang pernah ditempatkan kita di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Mula dijadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka dijadikan sekalian benih-benih anak cucunya di tulang belakang tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian berpindahlah sampai kepada ibu bapa, yang didatangkan dengan asbab musabab, berkahwinlah kita dan sebagainya, maka datang dilahirkanlah anak kita, maka lahirkanlah kita apa semua dan sebagainya. Kemudiannya masuk kita ke dalam alam kehidupan yang kedua ni lah, bila mana dilahirkan, dibanakkan anak kita tadi, cucu kita yang baru boleh dapat tadi apa semua tu, maka di alam yang kedua ni lah
dikira kita ditaklifkan kita diberatikan kita dengan hukum taklifiah ataupun hukum syarak yang 5. Yang nak dikira ataupun yang nak diguna pakai segala amal kita dengan alam kehidupan yang kedua ni lah. Bila mana sudah ditaklifkan kita, bila mana cukup usia sampai had umur yang sudah ditetapkan, digariskan oleh syarak, maka menghadaplah kita dengan janji ataupun dengan beberapa keputusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ataupun berpedomankan dengan Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Maka kalangan-kalangan yang betul dia akan berpegang sampailah kepada akhir kesudahan hidup dia di atas dunia ni. Apa keadaan sekalipun, apa ayat sekalipun, apa tempat keadaan sekalipun, masa yang susah ataupun dalam keadaan yang senang dia sekalipun, kadang-kadang duk bersebabkan dengan susah tak dapat nak beramal. Kadang-kadang duk mempersalahkan kesenangan, susah untuk melakukan amal ibadah dengan sebab senang saja. Jadi semua sebahagian manusia terkadang-kadang mengambil ataupun menjadikan asbab musabab dengan ujian yang Allah Ta'ala datangkan pada dia. Kaya pun susah, susah pun susah juga. Ini sebahagian daripada kalangan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita tengok huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat, kita bahas bab hukum ya. Kalau dulu hukum syarak dah lepas, kita masuk pula pada bahasan hukum hukum adat. Kemudian lagi akan berjumpa pula dengan hukum akal. Semua ni tujuannya untuk mentahaqquqkan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid yang tak dapat tidak mestilah disucikan, mestilah kena pada akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hukum adat pun dibahaskan, kalaulah hukum akal pun dibahaskan, apatah lagi hukum Al-Quran, tuan-tuan. Kalau hari ini kita tengok masya-Allah dengan keadaan kita yang nak sampai hampir-hampir sampai kepada kemuncak kemenangan ataupun kemuncak kepada era agama ataupun era kegemilangan agama Islam yang duduk di akhir zaman, tapi masih diuji dengan beberapa ujian. Kalau kita tengok sebahagian kalangan manusia hari ini yang kita maklum belaka dengan keadaan hukum yang sedang rancak nak dibahaskan, nak dibentangkan, yang bukan hukum tadi ciptaan manusia, ciptaan negeri ataupun daerah mana, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya suka sebut di sini bukan apa. Sebab hari ini kalangan-kalangan agamawan jarang sebut. Kalangan-kalangan agamawan yang ada suara, yang ada nama, yang ada pangkat, yang digajikan, yang digunakan aset-aset ataupun kekayaan ataupun harta daripada harta negara, maka sebahagiannya masih lagi senyap, bisu, tidak mengeluarkan apa-apa fatwa. Bukan kita nak fatwa, tapi untuk menyokong apa yang dibawa ataupun apa yang dirancang oleh segelintir kalangan-kalangan orang yang benar-benar nak mengagungkan kalimah suci Allah Subhanahu wa taala, kalimah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Maka masih lagi terdapat cakapan-cakapan yang kurang menyenangkan, yang sebahagiannya lupa mungkin dengan perkataan terkadang-kadang boleh tersebab kepada rosaknya akidah. Dengan perbuatan, salah satunya perkara yang tersebab kepada rosak akidah, dan yang satu lagi dengan i'tiqad ataupun dengan sangkaan, dengan hati, dengan pegangan dia pun sama juga. Salah satu dari perkara yang tersebab kepada rosaknya akidah seseorang. Maka gejala yang berlaku pada hari ini ialah berkaitan dengan cakapan. Sebahagian daripada cakapan-cakapan yang menyatakan hukum Allah, hukum hudud yang nak dilaksanakan kurang sesuai dan sebagainya, hukum yang tidak kena pada tempatnya, hukum yang keluar daripada negeri yang susah, yang tak sepatutnya mengamalkan hukum ni. Jadi hukum Allah ni dalam keadaan apa sekalipun, susah senang, tetap terkena di atas kalangan kita. Orang sembahyang susah, sebab tu tak sembahyang, boleh dimaafkan tak tuan? Sebaliknya kalangan orang yang susah ni akan bertambah amal dia, makin hebat ibadah dia, tapi hari ni malangnya dia ambil sebab kerana sebuah negeri yang susah, tak kisahlah, bukan di atas dasar parti mana-mana, tapi bila mana ada yang nak menegakkan kalimah Allah, ada yang nak menegakkan hukum Allah yang tersebab kepada membawa islah ataupun kebaikan kepada agama Islam, kepada masyarakat Islam,
kepada kalangan-kalangan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib disokong. Sebab Allah sebut dalam Quran jelas hukum ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada khilaf yang ataupun tidak ada perselisihan pendapat yang mengatakan harus ataupun di beberapa martabat yang harus diletakkan untuk dilaksanakan hukum tadi. Tak ada. Ini hukum yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Quran jelas nyata. Maka malam hari ini sebahagian orang menyalah pula, yang nak melaksanakan susah, negeri tak ada apa dan sebagainya. Itu soal lain. Itu soal lain. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, kalau dah susah kerja tetap kena kerja. Kalau dah susah anak tetap dihantar ke sekolah. Kalau dah susah sekalipun, maka pakaian yang menutup aurat tetap mestilah digunakan untuk kehidupan harian dia. Susah cara susah, maka samalah dengan keadaan hukum Islam yang nak dilaksanakan. Sepatutnya sewajarnya kalangan-kalangan yang digajikan, kalangan-kalangan yang ada suara, ada nama, kalangan-kalangan yang cakapannya menjadi rebutan media, patut kena bercakap dah hari ini. Patut kena jelaskan hukum yang sepatutnya mendapat sokongan daripada sekalian kalangan-kalangan orang yang beragama Islam, yang sebahagiannya masih belum mendapat maklumat ataupun pengetahuan yang jelas. Maka nak disalahkan pada satu golongan saja yang nak menegakkan ataupun nak mengadakan ataupun nak merancang, melakukan ataupun meletakkan undang-undang tadi di atas, maka disalahkan pula kerana kurang penerangan dan sebagainya. Sepatutnya agamawan yang berperanan, yang mempunyai peranan boleh bersuara, bercakap, maka bercakap hari ini. Patut kena bercakap dah. Patut kena jelaskan. Sebab kita akan disoal dengan amanah yang diamanahkan kepada kita. Amanah yang diamanahkan kepada kita, kata Nabi, bila amanah diselewengkan, peranan dinafikan ataupun ternafi daripada kalangan yang sepatutnya menyatakan amanah, fantazirus sa'ah, kata Nabi, maka tunggulah sa'ah ataupun kiamat yang akan berlaku. Ialah kiamat tetap berlaku. Maka nak menceritakan kepada kita, sungguhlah kiamat yang semakin hampir dengan kita. Kita tengok balik huraian yang ketiga pada muka surat yang ke-10. Huraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Kalau hukum adat pun dibahas sampai bermuka-muka, apatah lagi hukum Allah. Apa makna hukum? Hukum ialah keputusan. Malam ni kita nak bahaskan keputusan yang berlaku pada kebiasaan yang disebut dengan hukum adat. Kita kata Melayu, kita kata adat. Bahasa Melayu kita kata adat. Adat apa? Adat pepatih ke adat apa? Maka adat-adat ni benda ataupun perkara yang sentiasa berulang kali. Yang sentiasa berulang kali, paling tidak pun 2 kali dan seterusnya, maka dibilang ataupun dikira sebagai adat. Paling kurang 2 kali berulang, maka dikira dah sebagai adat. Maka keputusan ini datang daripada kebiasaan yang pernah ataupun yang sudah berlaku. Yang kita kata yang lazim berlaku paling tidak pun 2 kali dan ke atas. Kalaulah hukum adat dibahaskan sebegini rupa, apatah lagi hukum ataupun keputusan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan hukum syara, dengan hukum untuk sesebuah negeri ataupun negara, ataupun hukum bagi sesuatu amal ibadah yang sepatut diikut, yang sepatut ditunaikan. Maka malam ni kita tengok huraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Qala al-Musaddiq rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Hukum-hukum ni ialah keputusan. Adat-adat ni ialah benda yang sudah menjadi biasa. Benda yang sudah jadi biasa. Buat apa duk dibahas ni? Nak bawa pergi sampai tamanah, heret pergi sampai tamanah. Walhal kita kitab kita Al-Misbahul Munir nak membahaskan ilmu yang berkaitan dengan akidah. Tajuk dia pun, nama kitab pun Al-Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir. Lampu ataupun penyuluh yang menerangi pada nak memakrifahkan, pada nak mengenal Allah yang amat berkuasa, yang bersifat dengan sifat berkuasa. Jadi didatangkan dulu asas ataupun perkara yang nak mentahaqquqkan ataupun nak boleh mengkejapkan akidah kita dengan mengenal terlebih dahulu beberapa hukum. Peringkat mula kenal balik, reverse balik, tengok balik rukun yang berkaitan dengan iman, rukun yang berkaitan dengan Islam, kemudiannya terbinanya Islam di atas beberapa perkara. Ini semua nak menjana ataupun nak meneguhkan akidah yang ada pada kita, mudah-mudahan.
Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat, dia kata bermula makna hukum adat itu, makna hukum adat ialah keputusan, tafsir daripada makna hukum keputusan ni. Keputusan yang mana? Adat ialah kebiasaan, maka cantum sekali jadi keputusan yang merupakan sudah menjadi kebiasaan. Artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seseorang. Keputusan tadi diputuskan oleh seseorang, diputus tadi ni dengan sebab berulang-ulang jadi, dengan sebab berulang-ulang jadi, bukan sekali dua, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang. Maka dia ambil kira sudah menjadi kebiasaan, dua kali pun sudah dikira sebagai kebiasaan dah, dikira sebagai berulang-ulang dah. Kalau sekali tak apa, tapi kalau dua kali dan ke atas dikira sebagai keputusan ataupun hukum tadi sudah berulang-ulang, yang disebabkan dengan kebiasaan ataupun berulang-ulang tadi ni. Dan berlaku sekurangnya dua kali berlaku, paling kurang berlaku dua kali berulang-ulang, maka dikira sebagai adat dah. Kalau berulang-ulang sesuatu benda, sesuatu perkara sekurang-kurangnya dua kali, maka dikira sebagai kebiasaan ataupun adat dah. Dia kata sini, dan berlaku sekurangnya dua kali berlaku, seperti apabila makan banyak wajib kenyang dan pasti kenyang, kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu, dan umpamanya. Ni adat, ni adat. Ada kaitan apa adat dengan akidah? Hukum ni yang nak membawa kepada tahakkuk, mengkejapkan akidah kita, yang nak menyungguhkan akidah kita sebagai akidah yang sahih. Sebab apa kena kenai hukum adat? Sebab apa kena kenai hukum syarak? Sebab apa kena kenai hukum akal ni? Sebab tak boleh bagi beza. Tak boleh bagi beza. Wajib pada syarak tak sama dengan wajib pada akal. Wajib pada akal tak sama juga dengan wajib pada adat. Kena boleh bagi beza tu. Kita ada kata wajib tak bohong. Wajib tu wajib apa tu? Wajib kita kata wajib tak bohong wajib tu wajib apa pula dah? Wajib ni tak tahu wajib ni masuk pada mana. Wajib nak kata masuk pada adat, boleh jadi juga. Wajib berlaku kot, boleh jadi kot. Ataupun wajib tadi, kalau aku bohong, dosa. Macam tu ke? Tu tak boleh pergi beza. Wajib, hak kita kata wajib tu wajib apa? Wajib sembahyang, wajib apa? Wajib sembahyang, wajib apa? Wajib hujan dah lagi kita kata. Wajib terbakar dah lagi, wajib tu wajib apa pula? Wajib apa lagi? Wajib ada pencipta. Bila mana ada sekalian alam, maka akal kita menghukum dengan ada Allah tu wajib. Wajib Allah bersifat dengan berkuasa. Itu keluar daripada mana? Keluar daripada akal. Lagi akan datang. Lagi akan datang. Jadi kita nak bahas hukum yang berkaitan dengan adat. Maka hukum adat ni membawa kepada tahakkuk ataupun kejap ilmu usuluddin kita ataupun akidah kita. Sebab sebahagian kalangan orang mungkin berpegang dengan hukum adat semata-mata, ataupun terkadang-kadang dia menafikan perkara-perkara yang berlaku hanya pada adat, tetapi pada akal tidak semestinya. Contoh dia apa? Contoh dia sebagaimana dibakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebahagian orang kata mana mungkin Ibrahim nak hidup dah. Kisah macam ni, kisah cerita apa ni? Cerita dongeng ke apa ke? Sebab apa? Sebab api sifat dia wajib membakar. Pisau sifat dia wajib memutuskan, pisau yang tajam. Apa lagi? Air wajib membasuh kita kata. Api pastinya hukum dia ataupun keputusan bila mana terkena dibakar, maka api tadi akan menghanguskan, akan membakar. Itu hukum apa? Wajib tu. Itu wajib pada adat. Itu wajib pada adat. Yang kita menafikan, sebahagian kalangan orang kafir menafikan, kata mana mungkin Nabi Allah Ibrahim AS boleh hidup balik, sedangkan dicampak masuk dalam api. Sedangkan api tadi hukum dia dia ambil situ. Ini hukum adat. Api adat kebiasaannya wajib membakar. Pisau yang tajam memotong ataupun boleh memutuskan. Itu antara sifat ataupun perangai yang keluar daripada kebiasaan ataupun adat, hukum yang berlaku berdasarkan dengan adat. Adapun yang tidak terbakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu hukum yang berlaku pada akal. Pada akal ni tak semestinya Allah boleh letak macam mana keadaan sekalipun. Nabi Allah Ibrahim nak selamat ke, Nabi Allah Ibrahim nak terbakar ke,
Nabi Allah Ibrahim nak tak dicampur ataupun tak dimasukkan langsung ke dalam api tadi ke? Tapi kisah sebenar masuklah. Tapi api tadi awak tak nak bakar. Harus hukum akal kita hukumkan dengan bahasanya boleh Allah Ta'ala nak membakar, boleh Allah Ta'ala tak mau membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Sedangkan yang wajib membakar tadi itu berlaku pada adat, pada kebiasaan. Kena faham? Pada kebiasaan. Kita tengok dulu. Walaupun hukum adat kena kenal juga. Sebab nak memahami ataupun nak mentahakukkan akidah kita tak dapat tidak, kena kenal ataupun kena datangkan dulu dengan asas-asas yang disebut umpamanya hukum adat, antaranya hukum akal, antaranya hukum syarak yang lepas. Maka dia kata sini, dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. 4 perkara yang boleh berulang-ulang ataupun yang boleh tersebab kita kata berlaku pada kebiasaan yang disebut dengan adat ataupun keluar padanya hukum adat, keputusan yang ada ataupun yang berlaku pada kebiasaan. Apa dia? Pertamanya biasa berlaku. Pertamanya biasa berlaku ada dengan ada. Seperti ada makan, ada kenyang. Seperti ada makan, ada kenyangnya. Antaranya perkara ataupun hukum yang disebut dengan hukum adat berlaku di antara perkara ataupun benda yang ada dengan benda yang ada. Contoh dia apa? Contoh dia kata sini seperti contohnya ada dengan ada, seperti ada makan, ada kenyangnya. Ada makan, ada kenyang. Adat kata bila ada makan adalah kenyang. Itu adat, itu kebiasaan. Kebiasaan hukum yang disebut dengan hukum adat. Ini bagi perkara ataupun bagi benda yang sama-sama ada. Ada makan, ada kenyang. Apa ni? Ini disebut dengan hukum adat. Yang keduanya, biasa berlaku ada dengan tiada. Berlaku perkara yang ada dengan benda yang tidak ada. Contoh dia kata sini, seperti ada panas dengan tidak mandi. Ada panas dengan tidak. Ada dengan tidak ada. Tadi ada dengan ada. Kemudian yang kedua pula ada dengan tidak. Contoh ada dengan ada makan, ada kenyang. Ini hukum apa? Hukum adat. Adat kata wajib kenyang. Adat kata wajib kenyang. Wajib kenyang dengan sebab ada makan. Dengan sebab ada makan. Ada kami makan tak kenyang? Maksud di sini makan yang biasalah. Makan yang bukan makan, makan besar, roti besar kelingking ke apa tak kenyang sungguhlah. Ni makan yang pada kebiasaan. Maksud ada makan, maka adat kata ada kenyang. Keputusan yang sudah menjadi kebiasaan selalunya akan kenyang. Selalunya dia akan kenyang. Sama juga terkadang-kadang berlaku di antara perkara ada dengan tidak ada. Contoh dia kata tadi, seperti ada panas dengan tidak mandi. Panas ada dengan sebab tidak ada mandi. Maka ini berlaku di antara perkara barang yang ada dan tidak ada. Ada benda apa? Ada panas. Tidak ada benda apa? Tidak ada ialah tidak mandi. Dengan sebab tak mandi. Dengan sebab tak mandi. Tengok lagi saya dah contoh ya, dia akan hurai. Ketiganya biasa berlaku tiada dengan tiada. Seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Berlaku hukum yang berkaitan dengan adat ni di antara perkara yang tidak ada dan juga tidak ada. Dua-dua tidak ada. Contoh dia kata tiada berlaku di antara perkara yang tidak ada dengan tidak ada ni, seperti dia kata tiada sejuk dengan tiada mandi. Tak sejuk dengan sebab tidak ada mandi. Tak sejuk dengan sebab tidak ada mandi. Faham tu? Yang pertama ada dengan ada, yang kedua ada dengan tidak ada, yang ketiga tidak ada dengan tidak ada. Pertama ada dengan ada makan kemudian ada kenyang. Itu adat. Adat. Ini yang berlaku pada adat empat bahagian. Yang keduanya ada dengan tidak ada. Ada panas dengan tidak, dengan sebab tidak ada mandi. Biasa tu hukum adat, kebiasaan. Yang ketiganya di antara tidak ada dan tidak ada. Kenapa? Tidak ada sejuk dengan sebab tidak ada, dengan sebab tiada mandi, dengan sebab dia tak mandi. Adat itu biasa tu kita kata. Biasa. Ni ikutlah benda apa pun dia berlaku akan keluar empat bahagian ni. Di antara ada dengan ada, di antara ada dengan tidak ada, di antara tidak ada dengan tidak ada, dan yang keempatnya iaitulah dia kata sini yang keempatnya biasa berlaku tiada dengan ada.
seperti tiada lapar dengan ada makan. Tak lapar dengan sebab apa? Ada makan. Ini di antara perkara yang tidak ada dan benda yang ada. Di antara perkara yang ada, yang tidak ada dengan benda yang ada. Tidak lapar dengan sebab ada makan. Jadi 4 hukum ni, 4 bahagian ni, bukan 4 hukum, 4 bahagian ni boleh terbit, boleh keluar mai hukum adat. Faham tu? 4 bahagian ni boleh keluar terjadinya hukum adat. Benda apa? Yang pertama di antara ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang, adat. Ada panas dengan sebab tidak ada mandi. Di antara benda ada dan tidak ada, adat, kebiasaan juga. Kemudiannya lagi, tidak ada dengan tidak ada. Tidak ada sejuk dengan sebab tidak ada mandi, pun boleh keluar juga hukum adat yang berlaku pada kebiasaan. Yang keempatnya, di antara tidak ada dan benda yang ada, iaitulah tidak ada lapar dengan sebab ada makan. Lapar tidak ada dengan sebab ada makan. Itu pun boleh juga terkeluar ataupun keluarnya hukum yang berkaitan dengan adat, yang dikatakan dengan hukum yang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Adapun kalau dikira dengan hukum akal, semuanya duduk di bawah hukum akal, boleh berlaku. Sama ada nak lapar walaupun dah ada makan, nak panas walaupun sudah mandi, tak kira. Tak kira. Pada adat menyalahi, tapi pada akal harus. Pada hukum akal akan menjadi hukum tu akan menjadi hukum harus. Lagi akan datang. Ni kena faham lah. Kalau kalangan yang masih lagi ada ragu-ragu, masih lagi ada syak wasangka, masih lagi ada was-was pada kisah yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS, mukjizat yang berlaku pada para nabi, kena faham. Itu harus pada akal. Adat kata api membakar, adat kata pisau memutuskan, tapi yang putusnya bukan leher Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail AS. Yang sebelahnya akhir sekali ialah seekor kibas. Awak tak sembelih, awak tak jadi lalu tu, tak ada masalah apa. Adat kata sungguh, tapi pada akal dah tak semestinya. Allah boleh bertukar. Sama juga dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS diletakkan umbun api sehingga dikatakan sebesar bukit, dicampak masuk sehingga dipakaikan alat nak campak masuk Nabi Allah Ibrahim AS, tak boleh dekat, panas. Kalangan puak-puak yang nak membakar ataupun yang nak mengazab Nabi Allah Ibrahim tadi ni, terpaksa guna satu alat yang boleh meloncok masuk Nabi Allah Ibrahim, jatuh dalam umbun api tadi ni. Sampai tahap macam tu. Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim tak terbakar, tak hangus apa semua. Maka keluarlah pendapat mengatakan dusta, tipu. Mana mungkin, sedangkan api ni bersifat dengan membakar, bukan. Itu hukum yang keluar pada adat, pada kebiasaan. Adapun hukum yang bersabit dengan akal, harus saja. Harus Allah nak membakar Nabi Allah Ibrahim ataupun tidak. Maka Nabi Allah Ibrahim tak terbakar pun, kunu badan wa salaman, lagi tambah, kata Nabi, kata dengan Allah, jadilah kamu sejuk dan selamat sejahtera pula tambah. Hebat. Tapi kalangan-kalangan yang menafikan ataupun tak percaya dan sebagainya, sebab apa? Sebab sebahagian berpegang dengan hukum yang dikatakan dengan adat. Ni sama juga ni. Hukum yang nak dilaksanakan, mana boleh susah apa semua, nak laksana apa semua, nak makan hudud ke apa ke, main-main dengan hukum Allah. Kalau boleh nampak akidah orang sesat, jatuh dan sebagainya, nampak jelas. Kalau Allah Ta'ala zahirkan, nampak dah. Kalau Allah Ta'ala zahirkan dengan tanda, dengan apa, warna ke apa, maka jelas nampaklah kalangan-kalangan yang benar-benar beriman. Sedangkan khatib dia berpesan, mana-mana masjid surau, mana-mana masjid ataupun surau yang mengadakan solat Jumaat, sebagian surau ada yang mengadakan solat Jumaat, dengan sebab penuh ke surau masjid dan sebagainya, maka dibagi keizinan ataupun iktiraf yang sementara dan sebagainya untuk mengadakan solat Jumaat. Maka tiap-tiap minggu khatib berpesan, ya ayyuhalladzi ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang sudah beriman, orang yang sudah beriman dah ni, Allah kata, banyak diulang-ulang dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalangan ataupun orang yang sudah beriman. Yang dah beriman dah ni patut menerima teguran, patut dia boleh menerima nasihat, patut dia boleh menerima tunjuk ajar. Tapi mungkin bongkak dengan sebab jawatan dan sebagainya, na'udzubillah min zalik.
Berapa hari sangat nak hidup kita tuan-tuan? Sehari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Sehari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kita dah hisap, dah kira dah itu. Sekerat hari akhirat bersamaan dengan 500 tahun dunia. Ada orang hidup 500 tahun dunia lagi? Tak ada. Nak hidup berapa hari lah. Nabi kata hasadu ummati minas sitin ila sab'in. Katam umat aku banyak di antara umur 60 pergi 70. 60 pergi 70 banyak mati. Bukan wajib mati pada usia tadi, tapi banyak mati pada usia 60 pergi 70. Kena faham ni. Nabi SAW, Nabi kita wafat pada usia 63 tahun. Kalau yang pertama kata 63 tahun wafat Nabi kita. Sama juga dengan khalifah yang 4. 3 orang sahabat mati sama dengan usia Nabi. Yang 63 tadi, tuan-tuan jangan lupa sebelum wafat Nabi dah sebut hasadu ummati minas sitin ila sab'in. Kata umatku, mati umatku banyak di antara 60 pergi kepada 70 tahun. Maka Nabi wafat pada usia 63 tahun. Sahabat yang 4, 3 orang mati sama dengan usia Nabi pada usia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Manakala Sayyidina Uthman Ibn Affan ditakhirkan sampai kepada usia 80. 80 tahun. 80 tahun nak habaq kepada kita ialah tak wajib mati pada usia tadi. Tapi apa yang Nabi khabarkan, benar sungguh, betul sungguh, kebanyakan mati pada usia yang duduk di antara lingkungan 60 kepada 70 tahun. Maka kita kalau hidup 60-70 tahun, tuan-tuan beda. Tuan-tuan bahagi tengoklah. Kalau sekerat hari negeri akhirat bersamaan dengan 500 tahun dunia. 500 tahun dunia kita bukan umat dulu. Kita ni hidup di antara 60 pergi 70 kebanyakan. Kalau sampai 100 tahun pun tak apalah kita kata. Tuan-tuan bagi tengok. Kalau 1/4 daripada sehari umur akhirat bersamaan dengan 250 ada orang juga. Rambut ada, buh dalam muzium tinggal. Ataupun buh tulang ke apa, buh dalam muzium tinggal 250 tahun tu pun jenuh duk buh ubat. Nak bagi tahan lama. Tak apalah, tak boleh pi 250 tahun, bahagi 2 lagi. Bahagi 2 lagi. Bahagi 2 lagi, tadi dah bagi berapa dah? Setengah bersamaan dengan 500. Setengah daripada setengah tadi bersamaan dengan 250. Kemudian setengah lagi jadi berapa? 1/8 dah. 1/8 kah 1/6? Dibelah lagi, kalau dibahagikan lagi, sehari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Sekerat hari akhirat bersamaan dengan 500 tahun dunia. Dia nak habaq ni manusia yang angkuh, yang takabur kadang-kadang, yang ego dengan keadaan yang Allah Ta'ala persempatkan hidup sementara ya. Hidup sementara di atas dunia. Nabi kata ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia merupakan ladang tempat kita bercucuk tanam. Untuk kita berbekal untuk kehidupan yang bakal dihijrahkan kita mau tak mau pun. Mau tak mau pun, harta banyak mana pun, bapak Perdana Menteri ke apa ke, mati 2-3 orang dah habis dah. Bukan 2 orang, banyak dah mati belaka. Mati belaka. Mana duit ringgit hak banyak tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat apa. Sakat jaga tak mau bagi reput tu pun kadar hak boleh kita usaha ya. Dalam reput ke mana tak tahu dah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi hak takabur, hak riya, hak sombong dengan jawatan yang sementara, yang diangkat dia, yang dibagi amanah, yang dibagi kepercayaan, yang apa lagi, tiba-tiba nak bersekongkol dengan kalangan kafir. Ini faham tak orang Islam ni? Sama-sama Islam ni, tak kira lah. Kalau sama-sama nak bersatu, kalau sama-sama nak bersatu di atas dasar agama, silakan hari ini boleh. Bukan kita kempen di atas satu politik, di atas satu nama parti politik ke apa tak. Hari ini jelas ni siapa yang nak kepada agama Allah ni, siapa yang nak kepada Islam ni. Tak ada dah tu tak boleh. Kalau susah alasan dia, maka tuan-tuan hak susah jangan sembahyang. Tuan-tuan hak nak ramai tak payah sembahyang. Sebab apa? Susah ni. Ni susah ni dah berapa ni. Nak sembahyang satgi kalut dengan yuran anak apa semua tak boleh. Anak 10, anak berapa? Dia lupa. Semua tu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah yang meletakkan sebegitu rupa. Maka laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah kata takutlah, takwa olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, akan sebenar-benar takwa. Jangan main-main tu. Takut mati di celah-celah tu lupa taubat. Walladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Tak takut ke tengah-tengah cakap insiden mati ke apa ke, tak sempat taubat, lupa nak taubat ke, ataupun sekadar nak mengambil hati sebahagian daripada sahabat kita yang bukan beragama Islam ke, hukum tetap hukum, jangan keluar daripada
daripada lidah kita. Walaupun hati lain, lidah lain, jangan. Sama sekali jangan. Sama sekali jangan. Takut kita tak dapat jelaskan. Sebagaimana yang berlaku ke atas Ammar bin Yasir, tak apalah. Ammar bin Yasir, kerana Ammar bin Yasir nak menyelamatkan nasab keturunan dia tak ada dah. Kalau dia pun sama tak mengaku, tak tahu tak meletak ataupun tak mengikut syarat yang diletakkan oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, maka Ammar pun akan mati. Habis bunuh keluarga dia. Mak dia bunuh, habis keluarga kena bunuh belaka sampai kepada Ammar. Kalau hang sama juga nak duduk ataupun nak bersekali dengan agama Muhammad, hang tak mau tinggalkan, maka hang akan menghadap dengan keadaan yang sama, akan dibunuh juga. Barulah Ammar berlaku nak keluar. Ataupun nak tidak mahu duduk ataupun ikut agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun cakapan yang nak berpura-pura untuk menyelamatkan, hanya berpura-pura untuk menyelamatkan diri dia demi menyelamatkan nasab keturunan dia yang habis dibunuh habis. Maka bila mana dibebaskan berjumpa dengan Rasulullah, maka kata Rasulullah, setelah dikhabarkan kepada Rasulullah kata tidak mengapa. Itu hanya perbuatan ataupun yang tersebab kepada darurah, kemudaratan yang akan berlaku ke atas kamu, maka hati kamu ataupun akidah kamu tetap masih Islam. Hari ini ni sebahagian kalangan orang Islam menafikan, menidakkan, bunyi macam-macam hak ni, susah banyak lagi tu, tak payahlah sembahyang lagi, seolah macam tu. Susah banyak lagi tu, tak payahlah duk kata-kata aurat apa lagi, tak apalah. Dengan sebab susah alasan dia. Ialah musibah. Mana negeri, mana tempat yang tidak berlaku maksiat dan mungkar, dipersalahkan pula. Maksiat mungkar banyak, patut dah dituduh dengan maksiat mungkar banyak. Disokong sajalah supaya cepat-cepat dilaksanakan. Cepat-cepat dilaksanakan. Tengok kalangan kafir yang khawatir bimbang, yang bimbang kalau perniagaan dia terjejas dengan sebab dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau masyarakat hari ini tengok hebatnya hukum Allah Subhanahu wa taala, takut sebahagian daripada kalangan titih keturunan nasab dia esok ni terpesona dengan agama Allah dan akan masuk ke dalam agama Islam. Ini sebahagian daripada perkara yang berlaku pada hari ini. Maka kalangan-kalangan kita ni, kafir tak heranlah, kalangan Islam yang sembahyang, rokok, sujud sama dengan kita ni, masih lagi ada ragu-ragu dan was-was. Pelik sungguh. Alasan yang dikeluarkan sama sekali tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat yang berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar. Tak boleh nak pegang, tak boleh. Kita nampak bodoh, jahil ke tak tahulah ke mana, ataupun memang ditutup mata hati sehingga tak nampak kebenaran. Wallahu alam. Mungkin may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tu ada ceritalah, duk habaq lah. Sembahyang hari duk sebelah tok imam, sembahyang hari duk sebelah tok mufti, sembahyang hari duk sebelah siapa lagi, tak nampak sudah. Sampai kesudlah kalangan dia. Kita khawatir bimbang, takut tak sempat nak bertaubat kepada Allah. Bila mana ni diajak kepada kebaikan, bila mana diajak kepada nak memperbaiki kesalahan, nak memperbaiki perkara yang boleh membawa kepada akhirnya kebaikan, keindahan yang akan ditonjolkan setelah dilaksanakan, tiba-tiba kalangan sebahagiannya yang nak hidup sementara di atas dunia ni, dia lupa kot. Gigi yang ada pada kita pun luruh ni tak boleh ganti dah. Tunggulah sampai tabib pergi cucuk, ada ubat tak boleh keluar mai. Setelah luruh gigi kita panggil gigi susu, dia tumbuhlah gigi hak kekal. Luruh gigi hak kekal pula dicabut buruk ke apa ke, tunggu mai tengok kokok nak tumbuh lagi gigi. Tak ada dah. Mengantuk hak ada pada kita pun tak boleh nak kawal. Kekurangan, kelemahan yang ada pada kita pun tak boleh nak atasi. Tiba-tiba kita nak jawab di hadapan Allah esok. Wala'iyazbillah, na'udzubillah, minta simpang, takut terlibat ke keluarga sanak saudara kita yang sama-sama juga terlibat dengan memperlekehkan hukum Allah, na'udzubillah. Hidup yang sementara, 500 tahun dunia dibahagi baru sekerat tahun akhirat. Bahagi dua lagi tinggal 250 tahun, 1/4 hari akhirat bersamaan 250 tahun. Bahagi dua lagi jadi 125 tahun. Betul tak? 250, 125 tahun. Dah jadi berapa dah tu? 1/8 dah. 125 tahun ada lagi orang yang akalnya yang sempurna jalan dia, anggota tubuh dia, akal dan sebagainya. Tak jumpa dah. Tak jumpa dah hari ni. Kalau buat persatuan orang tua hak usia 100 tahun ke atas pun tak berapa orang hak boleh main.
Bukan boleh main, tak boleh main dengan sebab tak larat ke apa, tak ada. Tak ada yang nak sampai usia tadi. Doktor bapak bagi bapak pakar sekalipun, tak ada dah, tak hidup dah usia ni. Bahagi dua lagi tengok, tuan-tuan tengok jatuh umur Allah. Jatuhlah 62 tahun setengah. Betul tak 62 tahun setengah? 62 tahun setengah campur 2 jadi 125 tahun, betul? Betul. Kita hidup lebih kurang 1 jam setengah kiraan hari akhirat. Betul? Dengan Nabi sebut hasadu ummati minasitin ila sab'in. Kata umat aku banyaknya di antara usia 60 pergi kepada 70 tahun. Betul? Kita hidup lebih kurang kalau nak ikut jam akhirat lebih kurang sejam setengah. Yang kita nak takabur dengan Allah, yang kita nak cakap lebih-lebih kurang, semata-mata nak jaga periuk nasi kita, semata-mata nak kepentingan kita dihormat, disanjung dengan pangkat kita, na'udzubillah. Patut dalam keadaan yang berlaku pada hari ini, apa keadaan sekalipun, dilucut jawatan ke, diturunkan pangkat ke apa sekalipun, kena bercakap lah. Jangan tolong bagi bola tanggung pula pada puak-puak yang tidak beragama Islam. Mudah kata puak-puak kafir. Sebahagian orang kafir pula boleh faham. Ini orang Islam yang sembahyang sebagainya, inilah dikatakan sebahagian daripada kalangan-kalangan yang tidak ada kualiti daripada ibadah dia. Yang tidak ada kualiti daripada ibadah dia. Tuan-tuan nak kata apa? Kalangan yang nak kepada hukum Allah tak ada kualiti kot. Kita yang menentang ada kualiti. Kau kita yang menentang tidak mempunyai kualiti, yang nak menegakkan mempunyai kualiti. Cuba renungkan. Sedangkan amal ibadah kita tersebab kepada bertambah elok amal kita, bertambah elok rohani kita sepatutnya. Tapi malangnya bertambah cacat, wal'ayazubillah. Kena jelaskan. Bagi tahu kat sahabat-sahabat kita hadut cakap pandai. Cakap pandai duk tolong hurai hukum ni hukum. Tak layak lagi, hudud ni tak layak lagi dilaksanakan. Hudud ni tak layak lagi ditengahkan. Hudud ni kena tengok lu prasarana apa semua, lu rumah buat bagi elok apa semua dulu. Kalau gitu orang tak ada rumah, orang hak tak ada rumah, hak sewa rumah taman apa semua ni, bukan tuan-tuan lah tu. Hak duduk sewa yang tak beli rumah lagi tu, tak biasa sembahyang bah. Tak biasa tu aurat lagi bah. Ni rumah tak ada lagi, asas tak ada lagi ni. Ini kadang-kadang jawapan yang menampakkan kejahilan ataupun kebodohan kalangan-kalangan yang bercakap tadi, wal'ayazubillah. Dia lupa ini bukan rukun hukum yang melibatkan rukun negara ke, ataupun hukum yang melibatkan pemerintahan, ataupun kita kata bagi nak memenuhi syarat sempurna kepimpinan bagi sesebuah negara ke apa, bukan. Ini datang daripada Allah. Lupa kalau nak ikutkan tak sesuai lah kita kata. Tuan-tuan bandingkan dengan akal kita yang lekeh, yang hina ni, yang cetek ni. Apa dia yang nak kita kata sepatutnya dikurangkan ataupun tak dilaksanakan dengan keadaan zaman moden ni, dengan keadaan zaman yang lebih hebat. Kalut kita ni, kalut sekali nak baca WhatsApp, nak tengok handphone, nak masak nasi ke anak, nak apa semua ni. Perempuan pun kerja lah yuk. Perempuan pun, kalangan wanita pun kerja, malah diketengahkan pula. Kan, mimpinlah apa semua lagi, kalut. Dengan keadaan hari ni patut sembahyang 5 waktu, kurang kot. Jadikan 3 waktu. Sebab tak sesuai dengan keadaan yang kalut, yang apa lagi. Boleh tak tuan-tuan cakap macam tu? Dah sembahyang tak boleh cakap, dia kata. Habis ni hukum Allah ni. Ni hukum yang sepatut berlaku di atas kalangan-kalangan yang memerintah supaya melaksanakan tujuan dia supaya aman negeri negara, supaya selamat sejahtera, supaya sempurna amal ibadah kalangan-kalangan yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, tabah ataupun tenang di dalam melakukan amal ibadah, hasil daripada kurangnya jenayah, kurangnya kita kata perkara yang tersebab kepada berlakunya kemudaratan apa-apa, bunuh dan sebagainya. Tak mau ke Allah? Cuba fikir tengok. Inilah sedih akhir zaman dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, dengan keadaan sebahagian kalangan orang Islam kita sendiri yang tak memahami apa yang dilakukan, apa yang dia laksanakan di dalam ubudiyah harian dia. Amal ibadah dia letak pada mana tahu? Wah, dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba nak keluar sikit pula. Mukadimah sembahyang kita selepas takbiratul ihram niat tu, terus baca doa iftitah, doa permukaan,
doa sebelum kita nak masuk kepada beberapa lagi bacaan yang difardukan, yang diwajibkan sebahagiannya. Kemudian dengan tasbih kita di beberapa tempat rokok sujud umpamanya. Belum daripada tu ikrar dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar dah, mengaku dah, angkat tangan surrender dah. Sesungguhnya, takkid sungguh, sesungguhnya semayangku, ibadatku, semua tu lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semua ni mengaku awal, tiba-tiba bohong, tiba-tiba dusta, tiba-tiba tak betul, wal'iyazbillah. Jadi bimbang, kita takut, khawatir. Mana pergi ni? Asal bahas hukum adat ni, hukum juga ni. Kalau hukum adat dibahas panjang, apatah lagi hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih panjang lagi, terlebih hebat lagi, terlebih muhim lagi nak dibahaskan. Sepatutnya kena bahaskan. Sebab itulah kita kata kalangan-kalangan yang ada suara, yang ada nama, yang diambil kira cakapan dia, yang direbut, yang menjadi rebutan para wartawan dan sebagainya, patut kena jelaskan. Antarkan antum semua akan disoal esok. Dia kata anu sembang pandai, tak apa, tak ada jawatan apa, tak ada ni apa dak. Dalam soal nak menegakkan kalimah Allah, apa keadaan sekalipun, apa keadaan sekalipun, sahabat sampai hilang anak isteri, sahabat sampai hilang, sampai sanggup korban nyawa, tuan tubuh sendiri. Tiba-tiba hari ni kita kita buat qiyamul lail boleh teriak yang mata habis semua hak buat tu pun. Tiba-tiba hak buat qiyamul lail hari tu ni, hak cakap pandai kata tak sesuai lagi, kena ikut fiqh al-aulawiyat apa semua, keluar main macam-macam. Ni kalangan-kalangan hak cuba nak mengelak daripada kebenaran, wal'iyazbillah. Kita akan disoal. Ila duyiqul amanah fantaziru sa'ah. Apabila dihilangkan amanah, maka tunggu sa'ah. Tunggu saat akan berlaku, iaitulah kiamat yang semakin hampir dekat dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Kemudian lagi dia kata sini, habis itu hukum adat tadi terbahagi kepada 4. Yang pertamanya, di antara perkara ada dengan ada, maka terkadang-kadang boleh keluar hukum jadi hukum adat. Yang kita hurai tadi hukum syariat, hukum syarak. Bila sebut kata wajib, maka apa makna wajib? Lepas dah. Wajib ni ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang perkara yang diberi pahala dengan melakukannya dan diberi dosa dengan sebab meninggalkannya. Ialah orang bahas, orang kata tak sampai tahap wajib pun. Kalau sampai tahap ke hari ni dengan keadaan yang berlaku maksiat, mungkar dan sebagainya, wajib dah kena laksana. Wajib dah kena laksana hukum Allah. Tuan-tuan tengok balik di bawah ni berkaitan dengan hukum adat tu, dia kata terkeluar boleh berlaku hukum adat ni dengan 4 perkara. Antaranya, di antara perkara ada dengan ada. Contoh, ada makan, ada kenyang. Adat itu adat. Antaranya lagi di antara perkara yang ada dan tidak ada. Contohnya, ada panas dengan sebab tidak ada mandi, maka adatnya keluar panas lah, dengan sebab panas, dengan sebab tidak mandi. Yang ketiganya, di antara perkara tidak ada dan tidak ada, maka terkadang-kadang boleh juga menjadi hukum adat. Contohnya dengan kita kata dimisalkan tadi, tidak sejuk dengan sebab tidak mandi, tak sejuk dengan sebab tak mandi. Ini bagi benda yang tidak ada dan tidak ada. Dan yang keempat, di antara benda ataupun perkara yang tidak ada dengan perkara yang ada, iaitulah apa? Tidak ada lapar dengan sebab ada makan, maka akan keluar mai hukum adat. Itu hukum adat. Hukum adat pun dibahas panjang, apatah lagi hukum Allah, apatah lagi hukum syarak. Patut kena dikupas habis semua. Kalangan yang berperanan kena laksanakan. Hari ni seorang pun tak dengar lagi. Mana-mana mufti ada keluar lagi fatwa, tak ada lagi. Bukan fatwa, sokongan. Sokongan patut kena nyatakan. Patut kena menyatakan pendirian agama ataupun pendirian hak dia sebagai kalangan yang disuruh berperanan untuk menyatakan, menegakkan kebenaran. Maka kena jelaskan. Bukan untuk memihak ke di sebelah mana-mana, ataupun di sebelah kita kata kumpulan ataupun firqah, kumpulan puak-puak mana-mana, parti politik apa, bukan. Bila sebut kata Islam, maka yang beragama Islam wajib kena sahut cabaran tadi, wajib kena menyokong dengan ajakan yang nak dilaksanakan apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan agama Allah. Takut berdosa 24 jam. Takut berdosa tuan-tuan, takut mati celah-celah tu.
Allah kata walladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kufur, walladzina kafaru, orang yang kufurkan Allah. Kufurkan apa? Kufur antaranya tadi dengan sebab menolak. Dia lupa bahasanya tersebab kepada berlaku kufur pada na'udzubillah min zalik. Bukan nampak kalau boleh merasa sakit kepala ke, nak jadi kafir ke apa ke, tersebab kepada kufur tadi, ataupun berubah suhu badan ke apa ke, tak apa, tak tahu apa-apa, nampak dengan keadaan biasa, sembahyang pula apa semua biasa lepas tu, boleh belakang apa semua, tak apalah. Ni tak nampak, dengan sebab tak nampak, dengan keadaan berterusan, menghina, ataupun menolak, menentang, nak suruh mengkaji balik dan sebagainya. Kaji sembahyang, kaji apa semua habis kalau itu. Habis kaji puasa, patut tak payah puasa sampai petang, tak payah puasa sampai tenggelam matahari, tak payah puasa sampai sebulan, setahun dalam setahun tu. Dengan keadaan kita yang maju moden apa semua ni, tak payah sembahyang lah sampai 5 waktu. Dengan keadaan kita bekerja di antara waktu zuhur dan asar tu, tak payahlah sembahyang di awal pagi, letih kita, rehat tak cukup dan sebagainya. Hak tu takut pula dia kata hak tu datang daripada Allah tu. Sama ni pun. Sama ni pun takut khawatir bimbang. Takut bakal mendapat laknat Allah. Laknat Allah ni habislah. Laknat Allah ni habislah. Laknat Allah ni orang yang bakal dijauhkan daripada rahmat Allah. Tak ada dah sama sekali, dinafikan terus daripada apa-apa pertolongan, bantuan yang sepatutnya dia dapat, maka dinafikan ataupun ditidakkan terus. Na'udzubillah. Bukan sekat Allah laknat, malaikat pun laknat. Wal malaikati wan nasi ajma'in, malaikat pun laknat. Malaikat pun laknat dan manusia sama-sama manusia pun laknat. Maka kalangan manusia yang terkadang-kadang dia pula kena laknat ialah kalangan-kalangan yang mempunyai pengetahuan, yang tidak menyampaikan, yang tidak menyatakan. Yang kata Nabi SAW, katibul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu. Dia tahu ni, dalam hal dia tahu ni, tapi sepatah apa tak keluar ni, sepatah apa tak bercakap bagi ni. Satu sokongan ataupun satu kenyataan yang nak kepada menyatukan orang Islam hari ni, khususnya tempat kita, negara kita, tak keluar apa lagi. Sedangkan duk pakai gaji yang diambil daripada estate negeri apa semua belaka. Tunggulah, Nabi kata orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, dia ni mal'unun, dia ni akan dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi panjang lagi tuan-tuan, kita tengok balik sikit lagi di bawah tu. Dia kata situ, qala al-musannif rahimahullahu taala, itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan. Itulah 4 perkara, 4 benda tadi yang berlaku pada, yang boleh dikatakan ataupun dihukumkan dengan adat ataupun dengan kebiasaan, yang berlaku dan kebiasaan jadi. Benda ni berlaku selalu dan biasa jadi. Macam tu lah, paling kurang 2 kali ataupun banyak lagi lah, paling kurang 2 kali saja, 2 kali dan ke atas dikira sebagai adat. Itulah dikata dinamakan perkara, itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan, yang berlaku dan kebiasaan jadi. Yang biasa berlaku dan biasa jadi. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Pertamanya wajib adat, dan mustahil adat, dan harus adat. Yang pertama dikatakan wajib pada adat. Contoh dia apa? Api membakar, pisau yang tajam memutuskan, itu pada adat. Mustahil pada adat pula tukar. Mustahil api tidak membakar, mustahil pisau yang tajam tidak memutuskan, umpamanya. Itu pada adat. Pada adat, pada kebiasaan. Adapun pada akal ni, boleh kalau Allah Ta'ala tak mau bagi putus, boleh kalau Allah Ta'ala tak mau membakar. Umpamanya peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi panjang lagi tuan-tuan tanda situ. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Kita akan sambung balik. Hukum adat ni terbahagi kepada 3 bahagian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هداك والحمد لله رب العالمين. Ya. Dah apa? Ya. Bukan suara apa tu?
Surat 10 ke? Bukan surat 10 ke? Di atas kali baris berapa? Baris yang ke berapa? Aina radat tu. Arad. Ini perkataan Arab. Arad, benda yang kedatangan. Benda yang baru datang, kita kata. Yang melentangi. Aradun ataupun arad disebut dengan mustahil, dia bagi situ wajib arad, mustahil arad dan harus arad. Yang lepas nanti kita dah bahas dah. Di muka surat yang ke-10 juga 3 baris daripada 4 baris daripada atas. Yang dah dijelaskan dulu. Contohnya berkaitan dengan kematian. Mati wajib dah. Wajib mati, hakikat asal harus. Allah Ta'ala boleh nak matikan kita, boleh tak matikan kita. Kalau wajib dihukumkan kita dengan mati, maka ada wajib ke atas Allah Ta'ala mematikan kita. Maknanya ada yang melakukan Allah supaya mematikan kita. Allah dipaksa pula supaya matikan kita. Jadi mati yang daripada kita ni setelah dikhabarkan oleh Allah merupakan sesuatu yang pasti, yang wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa, yang bernafas pasti akan merasai mati. Maka mati itu wajiblah, dihukumkan dengan wajib pada kita. Tapi dikatakan mati tadi wajib yang berhubung dengan kita manusia ni dengan ataupun makhluk ni yang bakal berhubung dengan kematian ni, yang bernafas, yang menyawa bakal menghadap dengan kematian ni, dikatakan sebagai wajib yang arad, wajib yang mendatangi setelah datang khabaran Allah sebut dalam Quran. Asalnya harus. Ada kita pun harus, tidak ada kita pun kita kata ada kita harus, ataupun dikatakan lagi apa lagi, mati kita wajib tak atas Allah mematikan kita harusnya. Nak matikan kita boleh, dia tak mau bagi mati kita pun boleh juga. Maka bila mana datang ketentuan Allah Ta'ala cerita dalam Quran, khabarkan di dalam kalam dia, di dalam Quran menyatakan kalangan yang bernafas, yang hidup pasti akan merasai mati. Maka berhubunglah kita tadi dengan wajib arad, mustahil arad, semua lagi kita dah bincang dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa? Macam mana? Sunat wuduk lah. Nak sembahyang pula ataupun tidak? Elok. Boleh. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Ya. Kita berwuduk, kita nak keluar mana-mana. Itu boleh tak sembahyang sunat wuduk? Tak kira tak nak masalah apa. Wuduk, saya saja wuduk biasa. Nama pun sunat wuduk. Kita sembahyang sunat wuduk, kita ambil wuduk untuk apa? Untuk baca Quran. Maka sama boleh, tak ada masalah apa. Ya. Boleh. Kita berwuduk nak tidur umpamanya. Maka kita pun sembahyang sunat wuduk 2 rakaat tu. Memang disunatkan sembahyang sebab kita berwuduk. Itu dia panggil sunat yang bersebab. Dengan sebab kita ambil wuduk umpamanya kita nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat wuduk lah biasa. Tak jadi masalah apa. Memang disunatkan. Duk gaduh malah nak buat. Duk gaduh bukan kata sunat, bukan sembahyang, sunat wuduk. Wuduk pun malah nak ambil. Takut hak tu kan. Wallahu a'lam.